Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Saya Arifuddin Siddiq bin Syed Ahmad Shahabuddin dari Tesel 5 akan membentangkan apresiasi seni bagi karya seni digital yang telah saya siapkan bagi kursus elektif PASR 1052 iaitu Asas Seni dan Rekaan. Baiklah, mari kita teruskan. Tajuk karya seni digital yang telah saya hasilkan ialah Di Cakrawala. Saya telah memilih nama ini kerana hasil karya saya yang menggambarkan suasana di angkasa lepas yang luas dan tersebar ke seluruh alam. Bidang seni visual yang telah saya pilih ialah bidang menggambar. Ini adalah kerana bidang menggambar menedaskan perkembangan persepsi dalam kegiatan membuat gambar dengan pelbagai media dan teknik yang menekankan aspek ruang, struktur, imbangan dan komposisi. Seterusnya, media yang telah saya gunakan ialah media digital. Saya telah menggunakan pelbagai aplikasi seperti Adobe Photoshop, Adobe Illustrator dan juga Procreate untuk menghasilkan karya seni digital saya. Adobe Photoshop telah digunakan untuk membentuk rekaan awal karya seni tersebut, manakala Adobe Illustrator dan Procreate telah saya gunakan untuk menekap lukisan realistik dan lakaran awal. Kedua-dua perisian tersebut juga saya gunakan untuk proses reka letak warna, seterusnya proses kajian reka letak produk yang berkait dengan projek PLAS 1012. Seterusnya, gaya yang saya gunakan bagi karya seni digital tersebut ialah gaya realism. Ini adalah kerana saya menghasilkan karya seni digital ini dengan bersumberkan perkara yang realistik dan berada di dunia sebenar, iaitu planet dan alam semesta. Saya juga memilih realism kerana saya melakukan imitasi atau tiruan daripada bentuk asal sumber ilham yang saya perolehi. Baiklah, bagi aliran seni visual, aliran yang saya aplikasikan ialah aliran naturalism atau naturalism. Ini dapat dibuktikan dengan penggunaan teknik gradasi warna serta penelitian terhadap pewarnaan gelap dan terang dan tekstur. Seterusnya, tema hasil karya seni digital saya ialah keindahan dan keluasan alam semesta. Beralih kepada apresiasi seni, Apresiasi pertama yang dapat saya buat bagi karya Di Cakrawala, karya saya sendiri, ialah dari aspek deskripsi. Aspek deskripsi melibatkan pengamatan hasil karya saya, iaitu karya seni saya menggambarkan pelbagai unsur-unsur seni. Antaranya ialah karya ini menggambarkan sifat-sifat tampak produk seni tersebut seperti ruang. Unsur seni ruang digunakan untuk memperlihatkan objek yang berada pada bahagian belakang dan hadapan. Dalam karya ini, gambaran planet kecil yang mengorbit planet yang lebih besar dihasilkan bagi memperlihatkan jarak antara planet-planet tersebut. Manakala, gambaran awan gas yang mengelilingi atmosfera kedua-dua planet tersebut ditunjukkan dengan menindannya atau meletakkannya pada lapisan yang paling atas atau bahagian paling hadapan. Tambahan pula, karya seni yang dihasilkan menggunakan unsur ruang adalah juga menggunakan unsur ruang terbuka bagi membantu menggambarkan keluasan alam semesta yang tidak terhingga. Selain itu, unsur ruang terbuka ini juga digunakan bagi menunjukkan keluasan ruang yang tidak mempunyai batasan dinding ataupun halangan seperti dinding batu dan sebagainya. Selain itu, unsur rupa juga dapat kita lihat digunakan dalam karya hasil seni ini.
Unsur rupa telah diterapkan melalui bentuk rupa organik untuk menggambarkan rupa bentuk planet, awan serta meteor yang terapung di ruang angkasa lepas. Rupa bentuk organik ini juga digunakan untuk menghasilkan bintang-bintang yang menerangi langit dan semesta. Penerapan unsur rupa organik dapat memberikan visual yang lebih jelas tentang apa yang dihasilkan oleh pelukis iaitu saya terhadap penghasilan planet-planet yang telah saya gunakan dalam karya hasil seni. Melalui karya ini, unsur warna juga diberi kepentingan. Malah, unsur warna adalah unsur yang paling penting pada pendapat saya dalam karya hasil seni saya. Berdasarkan karya di Cakrawala ini, bahan warna yang saya telah gunakan ialah lebih kepada warna sewarna. Gubahan warna sewarna merupakan gabungan satu jenis warna yang mempunyai tone yang berbeza. Karya yang dihasilkan memperlihatkan kecerunan warna biru yang berubah tone pada planet yang bersaiz paling besar. Kecerunan tone warna ini digunakan bagi memberikan rasa menarik terhadap karya tersebut kerana ianya menggambarkan kedalaman air semakin bertambah. Bagi warna planet-planet, suhu warna yang sejuk digunakan seperti hijau, biru dan ungu untuk memberikan rasa tenang kepada karya tersebut apabila dilihat. Bagi asteroid pula, suhu warna panas digunakan seperti jingga dan kuning bagi menimbulkan rasa bertenaga serta rasa megah kerana asteroid tersebut sedang berada dalam keadaan yang pantas dan bergerak dengan penuh kecemasan. Baiklah, prinsip rekaan yang terdapat pada karya ini ialah elemen penegasan yang dapat dilihat pada bentuk dan saiz setiap planet yang dilukis. Saya menjadikan bentuk setiap planet berbeza bagi mewujudkan daya tarikan dan tumpuan terhadap objek-objek tersebut. Di samping itu, elemen pergerakan juga terdapat pada lukisan kesan api yang dihasilkan oleh asteroid di mana ianya semakin mengecil. Ianya dilakukan sebegitu untuk menunjukkan bahawa terdapat asteroid tersebut sedang bergerak dengan laju dan pantas. Selain itu, prinsip kesatuan juga diterapkan ke dalam penghasilan karya saya. Ini adalah kerana hasil karya tersebut mempunyai satu tema atau idea utama yang berusulkan alam semesta yang luas. Seterusnya, berdasarkan karya di Cakrawala, banyak interpretasi yang saya cuba tunjukkan. Interpretasi merupakan carian atau terjemahan makna rekaan yang diaplikasikan ke dalam karya seperti subjek, simbol, unsur seni, warna dan prinsip rekaan. Bagi saya, di Cakrawala ialah sesuatu yang melambangkan ketenangan, kesaksamaan dan kesejahteraan. Saya menggunakan pelbagai bentuk planet yang berbeza bagi menunjukkan atau mewakili perbezaan antara setiap makhluk ciptaan Tuhan dari segi bentuk, rupa, warna dan sebagainya. Contohnya, warna alam semesta, warna kulit manusia. Setiap kulit manusia mempunyai warna yang berbeza. Warna-warna dan rupa bentuk setiap planet yang berbeza melambangkan perbezaan asal-usul setiap manusia. Contohnya, saya yang berasal daripada negara Malaysia, mungkin sahabat saya berasal daripada negara Indonesia dan sebagainya. Itu adalah apa yang cuba saya sampaikan daripada perbezaan asal-usul setiap manusia. Seterusnya, tone warna sejuk yang saya gunakan pada setiap planet adalah bertujuan untuk mengaitkan ketenangan dan kedamaian yang perlu ada dalam diri setiap manusia. Meskipun berbeza, setiap manusia perlulah sentiasa mengamalkan sifat toleransi dan rasional apabila berinteraksi antara satu sama lain supaya dapat mengekalkan keamanan dalam masyarakat dan negara. Jika dilihat pada warna asteroid yang bersuhu panas, saya ingin menggambarkan bahawa manusia perlu sentiasa bergerak ke hadapan dan mencari benda baharu. Sama juga jika asteroid tersebut terhempas.
evolusi dan perkembangan manusia dari segala aspek, lebih-lebih lagi aspek kemajuan di era moden, akan terhenti. Perkara menarik yang saya sertakan dalam karya tersebut ialah kepingan-kepingan batu atau asteroid yang telah berterbangan mengelilingi planet-planet tersebut. Ini melambangkan sifat atau lumrah manusia yang sentiasa menghadapi konflik dan kesan buruk yang akan terjadi apabila mereka tidak bersatu, iaitu perpecahan, kesesatan serta kemunduran masyarakat. Karya tersebut merupakan satu olahan yang menggunakan alam semesta yang terbentang luas. Konsep alam semesta yang terbentang luas sebagai simbol kepada ketenangan hidup yang dilalui oleh manusia, walaupun kadang-kadang menghadapi cabaran yang sukar. Ini menunjukkan bahawa manusia perlulah sentiasa bersifat rasional dan memberikan kesedaran terhadap kemampuan dan keperluan manusia untuk mengekalkan kesejahteraan dan keamanan dunia. Seterusnya, di Cakrawala juga telah saya lakukan demi menggambarkan emosi manusia seperti yang dapat dilihat pada aura ataupun warna tone ungu yang saya lukis, serta tone hijau ataupun tone turquoise yang saya telah letakkan di keliling setiap planet tersebut. Ini menunjukkan atau mewakili bahawa setiap manusia mempunyai personality dan menunjukkan aura yang berbeza terhadap orang lain. Oleh itu, kita perlulah sentiasa mengenali dan mengetahui sifat-sifat rakan-rakan kita, sifat-sifat setiap manusia supaya kita dapat bertoleransi dan bertolak ansur antara satu sama lain. Akhir sekali, saya ingin menyimpulkan bahawa hasil karya digital yang telah saya hasilkan mengaplikasikan aspek dan perkara-perkara yang telah dipelajari dalam kursus elektif Asas Seni dan Rekaan PASR 1052. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih kepada Dr. Nurjaliana kerana telah memberikan tunjuk ajar kepada saya dan rakan-rakan saya. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya berharap bahawa ilmu yang saya sampaikan dapat dikongsi bersama anda semua. Terima kasih.